Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi pastinya dalam rancangan Franchise 3i, impian inspirasi dan inovasi. Masih lagi bersama dengan hos anda, Fazli Fuad di sini. Okey, kalau minggu lalu kita dah pun mengetahui selok-belok perniagaan berkaitan dengan F&B iaitu di Gloria Jeans Coffee. Dan untuk minggu ini kita masih lagi nak mengekalkan F&B. Dan sekarang ini saya berada betul-betul di hadapan pintu masuk antara outlet terbesar saya rasa, iaitu Cafe Bubble Bee yang terletak di Eco Majestic di Semenyih, Selangor ini. Dan sudah pasti kalau bercakap tentang Bubble Bee ini, anda teringat dengan Shuaib kan? Betul lah, ini kafe Shuaib yang punya. Okey, kita nak tahulah agaknya apa yang ditawarkan daripada pihak Bubble Bee ini khas untuk anda semua yang ingin menjadi usahawan dalam bidang franchise ini, dan juga apa bantuan dan juga khidmat nasihat yang diberikan daripada pihak Pernas khas untuk anda semua. Okey, tak nak cakap banyak lagi, dan kalau anda nak tahu banyak lagi cerita berkaitan dengan bidang franchise ini, teruskan bersama dengan saya sampai ke akhir rancangan nanti pastinya di Franchise 3i. Madu ialah makanan yang sangat bernilai yang digunakan sejak zaman purba sebagai sumber makanan tenaga. Ia juga digunakan sebagai ejen pemanis, pewarna, perasa dan menambah kelikatan dalam produk makanan. Penerbitan saintifik juga membuktikan madu mengandungi pelbagai komponen kimia yang mempunyai bahan anti pengoksida semula jadi seperti fenolik, flavonoid dan vitamin C. Bahan anti pengoksida sangat penting membantu merecatkan penyakit kronik seperti kanser, coronary artery, degenerasi saraf, melambatkan proses penuaan serta ejen anti pemerangan dalam pemprosesan buah dan sayur. Melihat kepada khasiat madu ini, Bubble Bee tampil menawarkan kepada pengguna pengalaman merasai teh berasaskan madu. Dan untuk mengenali dengan lebih lanjut mengenai profil syarikat ini, jom kita berkenalan dengan orang kuat di sebalik jenama Bubble Bee. Terima kasih. Sila. Okey, terima kasih. Sila duduk. Ini macam baru ini. Baru? Oh, baru eh? Ini memang kedai baru. Wah. Memang kedai baru. Nampak logo baru. Feel baru. Feel baru semua eh. Look baru. Alhamdulillah. Sweat tetap sama. Saya sama je. Sama juga. Tak ada baru eh? Saya gitu je lah. Gitu je lah. Alhamdulillah. Tapi kena. Oh. Sebab ni tengok ni, sweet as your smile. Anda kena rasa juga eh. As your smile lah. As my smile je kita rasa. Ya. Bila kita rasa sweet as your smile tu sampai. Ya, okey. Yang ni apa ni? Itu latte. Oh, latte. Ya, latte and then ini kopi. Kopi eh? Yes. Oh, tapi kalau Syed datang sini memang pengguna kopi sendiri lah. Kalau saya dia jadi lain. Dia jadi kopi nang kau dengan bismillah. Aduh. Dapat tahu. Okey, jom kita bilang bismillah. Bismillah. Ui, sedap eh? Dalam dunia nombor 1 sekarang yang ni. Dunia? Dalam Bukan dunia. Malaysia? Saya declare sendiri. Nanti boleh masuk dalam Malaysia Book of Record. Amin. Amin. Kan? Okey, sambil kita nak minum apa semua ni. Ya, saya. Tapi Syed, saya sampai sini pada pagi tadi. Sampai ke sekarang ni, tak putus-putus orang datang kat sini. Itu memang kita bayar. Tidak, tak. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Yalah, saya seronok, gembira, terharu sebab orang punya support pada Bubble Bee ni alhamdulillah sangat-sangat luar biasa. Macam awak nampaklah, daripada pagi sampailah ke malam. Memang kita sentiasa full. Kadang-kadang ada yang datang tengah malam. Kita dah tutup. Kita cakap kita dah tutup. Rupanya dia saja round. Itu guard lah. Oh, guard. Guard, betul. Dia nak cek kedai. Cek kedai kan. Okey, di Bubble ni antara outlet yang terbaru juga. Alhamdulillah. Design yang baru, ada menu baru. Betul. Boleh cerita sikit outlet di Eco Majestic ni? Ini outlet kita yang ke-41. Okey. Alhamdulillah. Dan kita sememangnya nakkan sesuatu yang baru, yang fresh dalam Bubble Bee. Kita almost setahun lebih, setahun
setahun 10 bulan lebih kurang. Sebelum PKP lah. Sebelum PKP kita start. Kita Okey. punya first outlet pada 12, kita punya grand launching pada 12 hari bulan 12 2019. Oh, okey. Ya. Jadi outlet 41 ni kita decide untuk bukan rebrand, tapi kita nak look yang baru, feel yang baru, and then kita adakan menu-menu baru. Sebab kita nak orang datang Bubble Bee bukan setakat datang beli air Bubble Bee ataupun rasa menu Bubble Bee and balik. So kita nak kali ni dia stay. Kita nak dia rasa macam Bubble Bee ni macam rumah dia. Tapi tak boleh stay lama-lama sangat. Itu. Ramai kat depan tu, beratur. Kalau lama pun rugi juga ya. Okey, tapi best lah sebenarnya kalau dia lepak kat sini lama-lama pun memang seronok kan. InsyaAllah. Dan juga difahamkan outlet ni sebenarnya diinspirasikan juga untuk arwah Siti Zarah juga. Betul. Kan? Sebab kita nak look baru tu satu hal. And then daripada dulu lagi sebenarnya arwah isteri saya Sarah Raisuddin, dia nak sesuatu yang boleh pergi sampai international. Bukan kita cakap sebelum ni tak boleh pergi, tapi kita nak sesuatu yang level dia sama dengan brand-brand besar, brand-brand franchise yang ada dekat luar sana. Sebab saya yakin rakyat Malaysia juga, local brand juga boleh pergi international. InsyaAllah, amin. Doa kami semua yang ada kat sini, insyaAllah boleh tercapai hasrat tu. Okey, Syuib, kita nak berbalik semula lah. Nak balik dah? Belum lagi. Tak, belum. Oh, nak berbalik semula. Nak berbalik semula, nak tanyalah. Kan? Mungkin ada yang dah tahu ataupun mungkin mereka macam kita tanya juga. Syuib kita tahu Syuib salah seorang selebriti. Kan? Dan sekarang ini dah jadi usahawan yang berjaya, dah pun jadi jutawan. Amin. Alhamdulillah kan. Nak tahu juga perkembangan macam mana idea Bubble Bee ni awal-awal Boy tercetus. Dia sebenarnya Bubble Bee ni kalaulah Afad pernah perasan, saya sebelum ni ada buat satu perniagaan madu. Betul? Okey. Yang madu yang lebah penuh. Ya, yang saya sampai buat Malaysian Book of Record di hurung lebah tu. Betul. Itu kat one Melaka of kan? kat Melaka. Itu one of the marketing saya juga. So bila saya buat perniagaan madu, lebah tu bayar ke? tak. Lebah tak boleh bayar. Datang sini. Dia tak kenal orang. Kalau dia nak sengat, dia sengat je. Okey. Jadi masa tu saya jalankan perniagaan madu. Okey. Selepas itu, bila saya dah jalankan lebih kurang 2 tahun, saya perasan yang perniagaan madu saya dah agak stagnan. So dia it's like sampai ceiling. So saya duduk discuss dengan saya punya board director. Saya cakap, apa yang kita boleh buat lagi? Dan kita terfikir untuk menginovasikan. Ayat handalnya. Kita nak mempelbagaikan lagi. Sebenarnya selain daripada kita jual madu sarang and then madu cair, kita try to jadikan dia something yang lain, tapi mungkin in dengan orang. And then masa tu saya perasan ada banyak longgokan. Ada banyak produk boba. Bubble. So ada satu time tu memang orang gilakan bubble, gilakan boba sampai berbaris penuh kat kedai kan. So saya nampak macam itu satu peluang yang sangat baik untuk saya jadikan madu adalah dia punya basic. Sebab sebelum ni mungkin ada gula Melaka ataupun gula putih. So saya nak jadikan madu tu sebagai dia punya signature and base dia. So saya terfikir saya nak buat boba yang dimixkan dengan madu. So saya jumpa dengan beberapa lagi orang yang saya percaya yang diorang boleh jadikan this dream come true. So saya duduk meeting, lama juga kita berbincang. Buat R&D apa semua. R&D, produk, research. So alhamdulillah dengan gabungan yang saya rasa it was a very good team, terlahirlah Bubble Bee. Alhamdulillah. Syuib, ini mungkin ada di antara kita yang mungkin menyaksikan siaran kita pada hari ini rasa macam terinspirasi lah. Allahu Akbar. Rasa macam nak jadikan Syuib sebagai idola mereka lah dalam bidang perniagaan ini. Janganlah. Kan? Tapi sebelum saya tanya tips ataupun mungkin kata-kata kepada mereka ini, saya nak tanya tentang perancangan Bubble Bee di masa akan datang. Bagaimana? Actually, from the first meeting saya bersama dengan tim, I think maksud saya yang top management, board director, CEO, COO. First meeting pun kita dah ada kita punya mission. Sebab saya cakap dan kami decide Bubble Bee kena jadi satu local brand yang dibawa keluar ada di seluruh dunia.
So of course lah kita nak franchise. Okay, nak franchise sebab saya nampak yang rakyat Malaysia ni dia punya sokongan dia kepada brand-brand franchise yang masuk dalam Malaysia sangat luar biasa. Dan mampu bertahan saya 10-an tahun dalam Malaysia. Jadi saya terasa bukan tercabar, saya terasa macam terpanggil untuk Bubble Bee boleh ya. Kan kita ada good team, kita ada barang yang bagus kan. Kita ada konsep yang bagus, kita ada signature kita which is pakai madu. Kita memang boleh pergi jauh. So memang clearly kita nak pergi around the world. Kita nak jadi one of the brand franchise yang disebut-sebut. Saya nak jadi orang yang saya orang Malaysia pergi pergi US ke, pergi London, pergi Australia, nampak Bubble Bee kat sana. So saya nak macam tu, saya nak macam, wish ya Allah, macam mana saya nampak brand-brand besar dekat Malaysia. Bila saya pergi overseas, saya nampak benda tu ada lagi. So saya macam, wow, dia bukan kat Malaysia je rupanya dia besar kat tempat lain. So saya nak Bubble Bee macam tu. And then kita satu team Bubble Bee, clearly that is our vision, that is our goal. Kita just hunt the goal. Cik, panas juga pupis. Saya tak sengaja ni. Minta maaf lah. Kalau tak faham tulislah subtitle bawah tulis. Makin hebat sekarang di speaking. Kan? Tapi kalau dekat luar negara mungkin kadang-kadang takut mereka terkeliru dengan Bumble Bee pula. Kan? Kita sebut betul-betul Bumble Bee. Bumble Bee. Yes, Bumble Bee. Bukan Bumble Bee. Okey, inilah masanya untuk Syuib berikan kata-kata semangat dorongan kepada mereka. Ya mungkin ada dari mereka ni rasa macam saya juga nak buka Bubble Bee lah dekat tempat kita. Mana tahu kan rezeki mungkin dibantu oleh pihak Pernas juga nanti. Yes, of course. Mungkin kata-kata semangat untuk mereka, silakan. Okay, saya pun sebenarnya nak ucapkan terima kasih kepada Pernas. Dia Pernas adalah satu badan yang ya Allah cukup memberi sokongan kepada kita orang. Memang saya berterima kasih sangat. Bubble Bee berterima kasih sangat dengan Pernas. Dan saya dah menjadi usahawan. Saya rasa saya nak ajak juga orang-orang lain yang minat nak jadi usahawan, yang nak sangat jadi usahawan, berjaya bersama-sama dengan Bubble Bee. Okey, sebab tu insya-Allah Bubble Bee akan buka kita punya franchise. Okey, kita melalukan semua yang kat luar mungkin meminati bidang F&B dengan franchise. So kita memang akan kita nak sangat bersama dengan korang semua. And insya-Allah untuk tips tu saya macam mana saya nak cakap saya ni orang yang tak pernah give up lah. Okey, kalau saya nak cerita bukan dalam bisnes saja. Saya nak jadi artis pun saya pergi audition 8 kali. Alhamdulillah, macam contoh first audition, second audition. Saya rasa macam takkanlah ada artis muka macam ni. Saya fikir saya fikir macam tu kan. Tapi hati saya cakap apa? Rezeki tu tak salah alamat. Just buat. Bila dia sampai, dia sampai. Betul. So bila saya pernah lalui itu dekat dunia artis, bila dalam bisnes saya buat benda yang sama. Dulu arwah isteri saya selalu cakap dengan saya, jangan give up, just buat. Saya cakap, duit dah habis sayang. Duit dah habis, semua tak jadi ni. Jangan give up. Bila Allah cakap jadi, bila Allah izinkan dia akan sampai. So saya pegang itu dan saya buat dan akhirnya sampailah saya. So memangnya the first thing is jangan give up and then jangan pernah takut untuk buat apa yang kita tak selesa buat. Just buat. Sebab kalau kita duduk dalam zon yang sangat selesa, sebenarnya itulah sangat bahaya. Tapi kita nak berbalik kepada Pernas. Kalau Adi dah kadang-kadang ada orang cakap yang kalau kita nak buat perniagaan ini, kadang-kadang modal tak ada, bimbingan tak ada. Kan? Banyak perkara yang harus kita tekankan. Tapi kalau Adi dan Trana yang nak jadi usahawan seperti Syuib, hubungi saja pihak Pernas. Banyak bantuan-bantuan yang diberikan daripada pihak Pernas. Baik, Syuib, terima kasih Syuib. Tak ada hal lah. Ni penonton pun dah tahu sikit kan tentang Bubble Bee ini. Dan kejap lagi saya nak jumpa dengan Faiz. Dengan Faiz. Dengan Faiz ni nanti saya nak tanya tentang hubung kait antara Pernas dan juga Bubble Bee nanti. Okey. Tapi Faiz dia memang one of the saya punya kekuatan juga. Dia orang kuat juga Orang kuat saya. Dia sama level dengan saya. Dia buat director juga. Sama level. Tinggi sama. Tinggi lebih kurang. Tapi dia handsome sikit daripada saya. Okey, so saya jumpa Faiz dekat sana. Silakan. Dia kat sana tu. Okey, alright. All the best Thank you. Terima kasih banyak. Thank you. Assalamualaikum. Salam. Sila. Okey. Itu belanja. No this. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Faiz kan? Ya, saya. Tengok nama Faiz ni. Ni. Tengok sarang lebah. Inilah sarang dia. Ni original dia. Ni tadi yang mengumpat kat belakang tu. Bukan umpat, puji. Okey. Ni saya nak tanya banyak Satunya berkaitan dengan Pernas lah. Okey. Tapi cantiknya kalau kita dapat duduk. Jom, kan? Dah ready dah. Dah ready dah. Okey, silakan Cik Faiz. Okey, jemput. Okey.
Alright. Air dah ada dah tadi. Minum Yang tadi lah. Minum siap tadi. Okey. Boleh minum Boleh. Kita buka mask dulu Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Faiz, Okey. nak tahulah kolaborasi ni dengan Pernas ni. Awal-awalnya tadi Syuib kata buka apa nama Bubble Bee ni tahun 2019. Betul. Bersama dengan Pernas tahun bila dan macam mana pertemuan tu boleh diatur masa tu? Okey. Ha. So first sekali macam mana kita jumpa Pernas ni? Okey, first Abang Syuib Okey. dia ada dapat award, nama dia Seba Award. Okey. Saya tak ingat short form dia apa. Alright. SEBA. Okey. So time tu menteri yang handle tentu Datuk Seri Wan Junaidi. Okey, Menteri Usahawan Menteri Usahawan time tu. Yep. Kan. So daripada situ Masyarakat ada dapat award apa Okey. semua. Daripada situlah one of the kita panggil person in charge lah. Okey. So bila dah ni kita bertanya macam mana nak ni apa semua. So daripada situlah boleh time tu PNS, sekarang dah Pernas. Betul. Sekarang dah Pernas, time tu lah yang kita dapat link ke Pernas. Okey, jadi pertemuannya tu dah pun disusun atur lah sebenarnya. Betul. Alhamdulillah. Betul. Dan dah terjalin hubungan kolaborasi tu dah bertahun-tahun kan dengan Pernas, dan nak tahulah dari segi apa bantuan-bantuan yang diberikan Okey. daripada pihak Pernas. So first of all, Faiz pun ambil kesempatan ni Ha? kan, kita terima kasih kat Pernas. Okey. Okey, sebab Pernas banyak bantu. Maybe kadang-kadang kebanyakan orang kata bisnes-bisnes owner kat luar sana dia tertanya-tanya macam mana nak pergi franchise, macam mana nak ni. So one of it salah satu caranya through Pernas. Okey. So dia boleh advise kita dari segi dokumentasi. Okey. Okay, so dia orang pun ada macam networking dia orang untuk supplier this and that. So dia orang banyak bantu kat situ. Okey. Banyaklah bantuan-bantuan yang Ya, diberikan banyak. Memang pihak banyak. Pernas kan. Sebut saja apa yang kita nak. Betul, InsyaAllah maksudnya mereka boleh through the tolong. business untuk Betul. dia mengembangkan bisnes. Betul. Khususnya dalam sektor franchise lah kan. Betul. Sebab dalam bajet 2022 pun dah pun diumumkan. Betul. Pernas ni salah satu agensi yang membantu. Betul. Untuk apa anda yang nak jadi usahawan. Betul. InsyaAllah. Okey. Nak tahu dari segi yalah kita dah tahu kolaborasi antara pihak Bubble Bee dan juga pihak Pernas kan. Okey. Dengan ceritanya jadi franchisor Jadi franchisor. Betul. franchisor. So baru sangat. So alhamdulillah kita Ah. memang sekali lagi thank you to Pernas. Okey. So kita dah dapat maksudnya lesen franchisor. Yep. Baru sangat. Okey. Tengah bulan 9 atau hujung bulan 9 tu baru sangat kita dapat. Okey. So sekarang ni kita tengah menyusun atur Okey. pergerakan. Maksudnya hala tuju, bukan hala tuju lah. Hala tuju tu kita dah, di awal tu kita dah decide nak Okey. macam mana. Tapi orang kata untuk menuju ke situ, step-step yang perlu diambil. Ya. Untuk perjalanan masa akan datang macam Betul, mana kan. betul. Okey. Jadi kalau misal kata yalah dah dapat lesen franchisor Franchisor, tu. Okey. Kalau misal kata mereka nak jadi nak buka franchise ke Okey. bagaimana? Faham. Okey. So kita memang orang kata insyaAllah kita dah ready. Okey. Kita dah ready untuk jadi franchisor. Okey. Tapi ada sikit-sikit lagi. Okey. Maksudnya kita tak nak nanti in future benda tu backfire kat kita. Alright. Kan kita pun tak ada benda yang perfect, Okey. tapi definitely kita buat sehabis baik, kita usaha sehabis baik nak orang kata mengelakkan apa-apa yang kita tak nak. So kita tengah mantapkan kita punya supply chain, Okey. kita punya logistik, so kita punya central kitchen dengan warehouse. Sebab kita pun sekarang dah ada yang start from outlet yang outlet yang ke-41. Okey. So start pada outlet yang ke-41 ni on insya-Allah ke outlet-outlet yang baru yang lain. So akan ada makanan. Makanan. Akan ada pastry. Okey. Akan ada pasta. Akan ada bakery. Okey. Kalau sebelum ni minuman saja Betul. Sebelum ni Okey. minuman dengan aiskrim je. Alright. Itu salah satu daripada perancangan kan? Betul. Okey, antara perancangan lain yang mungkin kita Okey. nak tahu So juga. satu lagi maksudnya kita punya main objektif. Okey. Bubble Bee punya main objektif dari awal. Saya rasa kita kena bersyukur orang Malaysia ni very supportive. Local product ke, international product ke, kebanyakannya akan support. Yep. Okey. So tapi kalau kita punya main objektif dari awal tu why not bila kita dah ada satu platform macam ni, Okey. kenapa kita punya main objektif tentu why not kita gunakan sebaik mana peluang yang kita ada untuk go international. Yep. So salah satu cara untuk pergi international dengan orang kata smooth dengan baik ialah menerusi franchise. Ya. So definitely benda tu akan berbalik kepada Pernas Ya. sebab satu-satunya agensi yang kita orang engage in Ya. order untuk dapat lesen franchisor. So
so that kita boleh pergi lagi besar. Kita boleh pergi international. Boleh pergi insyaAllah Singapura, boleh pergi Brunei, boleh pergi Indonesia. So, dan kalau tadi saya dengar juga Abang Syed cakap nak pergi London. So, ni daripada arwah Kak Sarah. So, dia cakap, Faiz, dia pernah cakap kat saya, Faiz, cuba kau bayangkan, kau pergi umrah, kau nampak ada bubble bee kat situ. Apa kau rasa? So, InsyaAllah kita towards tu lah, ke arah tu. InsyaAllah kan. Hasil daripada mungkin bantuan pihak Pernas juga kan? Yes, of course. Untuk merealisasikan impian Bubble Bee nanti. Betul. Okey. Ini kata-kata mungkin nasihat ataupun tip kepada mereka yang ingin menjadi usahawan. Mungkin ada di antara kita yang mungkin buka salah satu outlet di masa akan datang, tempat-tempat mereka mungkin Bubble Bee, apa kata-kata untuk mereka ni? Okey, so kepada usahawan-usahawan ataupun kalau geng-geng sekarang dia panggil usahawan wannabe. Ataupun businessman wannabe, business owner wannabe. So Abang Syed pun ada cakap, I think benda ni it's the same thing. Tapi benda ni berbalik kepada diri sendiri. Apa you punya big why, kenapa you nak buat business, kan? Dan definitely benda ni dia kena orang panggil apa, istiqamah lah. Maksudnya bukan jangan mudah putus asa. Bagi Faiz bukan jangan mudah putus asa. Jangan putus asa. Tak ada mudah tu. Jangan putus asa langsung. Buat je dulu. Kan? Sebab kalau kita bukan nak cakap, tapi kalau buat tak jadi sekali, buat tak jadi 2 kali, dah malas nak buat. So, I believe ramai lagi business owner kat Malaysia ni yang banyak Tan Sri, Datuk Sri yang mana dah memang ada satu empire. I believe dia orang dah menerima banyak rejection. I believe dia orang pun dah jatuh bangun tu dah biasa. Dah lali. So macam kita yang baru mula berniaga, kita ada angan-angan nak jadi macam dia orang. Tapi benda yang dia orang lalu tu kita tak nak lalu. So tak boleh. Memang kena lalu juga. Kena lalui jugalah kan. Setiap kejayaan tu harus melalui kegagalan juga kan. Okey, dah pendek kata dekat sini sebenarnya anda boleh hubungi pihak Pernas untuk anda dapatkan apa sahaja pertolongan yang anda inginkan untuk anda menjadi usahawan khususnya dalam bidang franchise ini. Baik, terima kasih Faiz. Thank you very much. Terangkan kepada kami bagaimana hubungan antara franchise Bubble Bee dan juga pihak Pernas ni. Maybe dah boleh ada hashtag cari Pernas. Yes, dapat betul. Kalau anda ada kat media sosial sekarang ni, hashtag cari Pernas sahaja. Jangan lupa juga hashtag sweet as your smile. Yes. Okey Faiz, terima kasih banyak. Thank you very much. Saya nak berjalan dekat situ. Ada Bee Celebrity Corner. Betul. Tu apa? Jual baju apa? Okey, yang tu kita ada part of Bubble Bee Sendian Berhad. Kita berangan-angan nak ada Bubble Bee Group. Okey. So, dia start dengan Bubble Bee Sendian Berhad. Alright. So, kita ada lah orang kata anak syarikat. Okey. Anak syarikat. Kita ada Bubble Bee merchandise. Okey. Nampak ada t-shirt atau topi kat Betul. sana. Tak apa, saya pergi sana saya tengok Boleh. Okey, baik. Terima kasih banyak. Thank you very much. Semoga perniagaan Bubble Bee maju ke hadapan insya-Allah. Amin. Okey. Sama-sama kita. Saya ke sana Okey. Right. Bagaimana? Adakah anda teruja nak jalankan perniagaan ini? Senang saja, anda cari saja Pernas kerana Pernas banyak akan memberikan anda bantuan daripada segi khidmat nasihat, bantuan dan banyak lagi peluang-peluang khas untuk anda semua yang ingin menjadi usahawan dalam bidang franchise ini. Jadi kalau anda nak mengetahui pelbagai cerita berkaitan dengan Pernas ini, apa kata anda layari saja laman sesawang mereka iaitu di www.pernas.my ataupun cari saja di media sosial dengan carian hashtag cari Pernas. Nampaknya kita telah pun sampai ke hujung rancangan. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti pastinya dalam rancangan Franchise 3i, Impian Inspirasi dan Inovasi. Assalamualaikum. Bye-bye.